Perkara baru yang kita nak ajar ataupun kongsikan kepada anda untuk segmen ini adalah mengenai ibadat antara sunat dan wajib sepanjang tempoh PKPB ini. Untuk itu kita akan bersama dengan Ustaz Haslin Bahari, tidak asing lagi sebagai pendakwah bebas. Jadi Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sihat ya Ustaz? Alhamdulillah sihat. Sihat dalam musim PKP ni lah. Musim PKP ini. Alhamdulillah. Itu satu nikmat juga yang perlu kita syukuri. Ya. Baik saudara, sebelum itu kalau anda mahu bergabung, anda ingin ajukan sebarang soalan ataupun pandangan kepada Ustaz, boleh hubungi kami di talian yang tertera di kaca TV anda. Kami mengalu-alukannya. Baik Ustaz, ya, Aidilfitri bukan sekadar material. Aidilfitri maknanya ataupun cara kita menyambutnya lebih daripada itu. Untuk Ustaz sendiri menyambut Aidilfitri pada saat pandemik ini, bagaimana yang seharusnya dituntut dalam Islam? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Andy Riza dan juga Syamira. Berbalik kepada tentang soalan tadi, orang kata Aidilfitri dan sebagainya. Saya ingat bukan setakat Aidilfitri saja, apa Aid sekalipun. Baik mungkin kalau orang di belah mana hari gawai ke hari pengamatan dan keamatan dan sebagainya. So beginilah, kita kena faham tentang situasi apa yang ada pada hari ini. Bagi contoh dia, kenapa sampai sekarang sembahyang Jumaat tidak boleh beramai-ramai, kan? Jadi setakat ni hanya boleh dibenarkan seluruh Malaysia lebih kurang 12 orang, kecuali wilayah persekutuan 30 orang. Persoalan kenapa benda ni boleh berlaku? Tak lain tak bukan adalah kerana untuk mengekang persoalan kedaruratan yang berlaku sejak akhir, bukan setakat di Malaysia saja tapi di seluruh dunia. Ini sebagai contoh. So kita sesuaikan dengan keadaan kita pada hari ini. Aidilfitri ini saya rasa bukan buat pertama kali Aidilfitri. Kalau umur kita macam yang kata umur di 25 tahun contoh, dia dah 25 kali disambut dah. So dalam bahasa mudah, belajarlah for understanding, memahami suasana itu sendiri. Insya-Allah Aidilfitri tetap akan meriah sebenarnya. Kita yang akan create something bagaimana nak memeriahkan Aidilfitri tadi ini. Itu antara yang saya boleh sebutlah. Maksud dia tidak ada alasan sebenarnya. Aidilfitri ada menimbulkan satu tahun yang amat malang, tahun 2020, tahun the black year. Tragedy black year, whatever lah, orang boleh terjemah dalam Facebook dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kita kena ingat, inilah salah satu Allah nak menguji manusia, nak tengok bagaimana keadaan kita, macam mana kita nak boleh manage kita punya family. Nak manage, kadang-kadang ialah bila sebut hari raya nak lari balik kampung. Itu ya kepala kita jolakkan. Kali ini kena jadi imamnya, kena jadi itu ni sebagainya, semua benda kita kena buat. Anak-anak ramai dan sebagainya, bagi contoh dia. So Aidilfitri dari sudut yang lain kita sebut tentang bukan sekadar material, kerana Aidilfitri adalah merupakan satu tanda-tanda kemenangan sebenarnya bagi orang Islam, khususnya bagi orang Islam, iaitu melahirkan insan yang berwibawa, insan yang mempunyai jati diri. Sebab kalimah syahwat tu miranya Andy Riza, syahwat tu maksud dia meningkatkan, meninggikan. So maknanya kalau Ramadan sebulan kita puasa dan disebabkan kita Aidilfitri baru ni, kita gagah juga lari balik secara lorong tikus, lorong cicak dan sebagainya. Contohnya kalau apa-apa lorong dia akan balik. Berkata, so maknanya kita sudah melakukan satu perkara dalam bentuk pengkhianatan sebenarnya. So, asalnya elok dah hari kemenangan, hari peningkatan, hari irtifa', syala, maksudnya syawal ni syala asal bahasa Arabnya. So meningkat. Tiba-tiba disebabkan perangai kita tadi ni tidak memahami tentang waqi' ataupun suasana, maka menyebabkan kita kembali dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara dia. Ustaz, berbalik kepada fokus kita antara ibadah sunnah dan wajib dalam tempoh PKPB ini. Jadi pendekatan umat Islam sendiri bagaimana? Bagaimana mereka ingin melaksanakan perintah ibadah sunnah dan juga wajib itu dalam tempoh PKPB ini? Okey, saya rasa dalam bab melaksanakan ibadat sama ada sunat ataupun wajib, khususnya wajib, tidak menjadi halangan bagi seorang itu buat. Pihak berkuasa, utamanya pihak mungkin yang telah disolusikan oleh muzakarah pihak alim ulama di kalangan mufti-mufti dan sebagainya, yang mana mereka telah buat keputusan pada 15 bulan 3 yang lalu, tak silap saya, bahawasanya tidak boleh solat Jumaat, tapi mereka tak larang solat Zuhur. Ini salah faham. Sebab itu saya kata tadi, kita bincang tentang masa PKP, masalah hari ini
orang kita ni mungkin kalau ada orang yang sudah dewasa, peringkat atuk, grandfather, grandmother, whatever lah, tak pernah rasa lagi benda macam ni. Jangan kan? Mungkin zaman Jepun tu tolak cerita lah kan. Dia cerita memang perang. Ni tak ada perang apa-apa. Perangai kita tak nampak dengan mata yang zahir, yang kasar. Jadi sebenarnya tidak timbul persoalan macam mana nak buat sunat dan juga macam mana nak buat benda yang wajib. So pada saya hikmah dia yang paling hebat yang Allah bagi ialah bagaimana dalam setiap rumah tu boleh melahirkan seorang kepimpinan yang boleh bawa anak-anak dia, boleh bawa isteri dia, boleh bawa pasangan dia ke arah yang lebih baik. Pada saya. Sebab tu tidak ada alasan. Contoh tarawih benar boleh buat di rumah. Maksud jangan cari reason ataupun alasan Allah tak boleh main tarawih, tak best. Bad mood. Kan contoh dia, ni bukan masalah bad mood ke anything mood ke apa, kita tak kisah kan. Tapi benda ni kata orang nak 1000 daya, tak nak 1000 alasan. Ini kadang-kadang manusia. Sebab tu apa yang dirancang, dibincang, diputus oleh pihak berkuasa, oleh pihak kerajaan, adalah kebaikan untuk semua pihak. Contoh rekan macam saya sendiri dalam masa muda. Memang walaupun kita kata boleh keluar dah PKPB ni keluar beli barang, tapi dalam masa muda saya akan keluar seorang-seorang. Sebab apa? Kita bukan tak percaya dengan Kementerian Kesihatan Malaysia, tapi lebih alert, lebih orang kata lebih aware benda ni bahasanya kemungkinan. Ni contoh dia. So dalam bahasa mudah, kenapa you minta maaf cakap dalam bahasa orang utara, yang awak tegih-hegis cucu kita main kat surau buat apa? Contoh dia gitu. Kalau kita tengok, kalau mungkin para penonton lihat dalam Facebook orang kata ini surau RR tutup, kami nak sampai kat mana? Sebenarnya sembahyang kat mana-mana pun boleh. Betul. Cakap kalau Andy nak main seorang, satu sejadah cukup dah. Besar mana Andy ni kan tekan besar lori kot. Contohlah kan. Kalau Syamir nak solat dekat ar tapah ke, saya kalau tahu ar tapah ke ar Abang Rawang whatever, takkan Syamir sebesar lori trailer. Just let ambil. Sebab tu saya kata prepare something, you know tentang situation. So you jangan jadi alasan susah nak semayang jemaah. Jemaah yang nak buat lah. Orang kata tak boleh buat lah. Kenapa? Tapi kalau orang yang konsisten dengan komitmen dengan jemaah, insya-Allah semayang seorang nak pala-pala jemaah. Allah tahu tentang panggil orang tu. Tapi kita tak pernah pergi solat jemaah, tak ada apa alasan tu kita dapat. Maksud dia tak ada alasan sebenarnya. Surau tutup. Saya pun kadang-kadang discuss. Discuss lebih dia kata, ustaz tahu apa? Kita pula kena kan. Kita bagi nasihat. Boleh dia tanya kita. Lepas tu tak kena dengan kepala dia. Dia objection. Ataupun dia menentang balik pandangan kita. Dia kata, sakat solat. You prepare something. You ambil kotak. You lapik dekat parking. Kan? You main seorang. You letak tolak pintu tu. You main belakang pintu. Kamu nak belakang contoh. You boleh buat. So, tak ada alasan. Sebab tu, nak buat sunat kan. Nak buat solat duha contoh dia. You nak balik. Kata dia macam kita bekerja. Orang bekerja boleh mertah negeri contoh dia. Tapi RR tutup lagi di surau dan sebagainya. Jadi boleh semayang solat duha di tepi parking. Jadi kita benar tu ustaz, kita tak tahu tempat ni kotor. You jangan membuat berangkalian yang benda yang ni mustahil berlaku. You nampak tanya, you nampak babi tu depan awak kamu ke? Kalau kamu nampak babi depan kamu, jangan main tempat dia. So bumi ni masya-Allah benda yang bersih. Al-ardul tahur, bersih. Tapi kalau kau dah tahu tempat tu, tempat kandang kuda, kandang lembu situ, yang kau pergi tempek kepala kau dekat kandang tu buat apa? Kan Tuhan bagi kita akal, betul tak? Ni contoh mereka kan. Bukan cakap kasar ni, tapi kadang-kadang manusia dia terlalu macam kata bawa apa? Tempurung ke pompong lah. Kata bawa tempurung. Rama. Lama turun rama kan. Jadi kadang-kadang ini manusia. Sebab tu sebenarnya ada rahmat sebalik ujian ni kan. Betul ke? Ada rahmat sebalik ujian. Maksud dia subhanallah, kita boleh fikir, macam ni rupanya. Tak usah pun nak beribadat sebenarnya. Ada saya baca kata-kata bahawa salah satu nikmat yang diberikan kepada umat Islam adalah Tuhan ataupun Allah SWT menjadikan bumi ini persada untuk kita beribadah di mana pun kita boleh beribadah. Jadi jangan skopkan bahawa solat mesti di masjid ataupun surau saja. Itu yang saya nak pencerahan daripada ustaz juga. Kadang-kadang ada setengah masyarakat kita yang menetapkan bahawa kebaikan itu hanya perlu melaksanakan solat dan zakat, sedangkan banyak lagi kebaikan yang juga ganjarannya besar yang akan diterima oleh Allah SWT. Dalam aspek itu bagaimana? Yang wajiblah, tapi kadang-kadang perkara-perkara sunat ni misalnya macam solat sunat tarawih, dah macam wajib, satu kewajipan pula. Kalau tak pergi anda macam satu dosa besar misalnya. Ustaz, pandangan anda bagaimana? Macam saya sebut tadi Andy, apa namanya Mira, sebab tu saya kata solat sunat ni memang kita disuruh buat di masjid, di surau. Tarawih, especially orang lelaki macam kita lah. Mira tak apa duduk di rumah, walaupun tak PKP pun dia di rumah cukup dah memadai. Siapkan moral. Siapkan moral je kan. Jadi itu antara dia. Cuma kalau kita lihat kadang-kadang
mungkinlah sebab tu tadi ada sahabat bertanya di masa ketika saya duk tunggu untuk time saya tadi ni, kadang-kadang manusia ni dia jahil tapi dia perbuatan dia rasa itu dah lah baik. Ini masalah dia. Kan masa kadang-kadang oh ini baguslah dia kata perkara dia ni bagus tapi sebenarnya dari segi lain tak bagus. Contoh dia kenapa supermarket boleh buka, kenapa masjid tutup, nampaklah makin saya ingat isu-isu ni makin akan terbit soalan dia. Bahkan soalan dah banyak dah kata nak muai nak termuntah dah soalan ni. Kan kita kata masjid ni pasar raya market itu hajiat, persoalan hajat manusia. Kalaulah market tutup, saya ingat ada pemberontakan selari bulan. Kalau masjid tutup tetapi syiar tetap berjalan. Betul. Yang diarahkan oleh pihak kerajaan, imam bila siap saja yang akan meneruskan perjalanan syiar tadi ni. So kita sebab kekekangan darurat. Darurat ni dalam bahasa mudah darurat ni air kencing boleh minum selagi bulan. Dah air tak ada dah. Betul. Kan? Daging yang diharam pun boleh makan dengan syarat bukan nak mengenyangkan, cuma nak mengelakkan daripada musibah. So kita kena reduce musibah tu sebanyak mungkin. Dengan keadaan pada hari ini kita sebut tadi kan, contoh dia satu yang Tuhan bagi kita ni hari ini, cuba tengok subhanallah para NGOs yang kita lihat pada hari ini. Bukan masalah solat, bukan masalah solat duha, masalah solat tarawih. Kita tengok terbit macam cendawan bagaikan lepas hujan turun. Maksud dia pada subhanallah, dan ustaz ini ustaz itu NGO ini semua akan berbakti. Mungkin dari sudut yang Allah nak lihat bagaimana contoh dia kalau orang kaya pun boleh merasai tentang masalah COVID ni. Saya ingat kalau fitrah pun tak rasa sangat ni apa nama betul tak Andy. Orang katakan hikmah puasa kerana kita lapar, kenanglah orang miskin yang lapar lepas pukul 7.30 dia sapu satu meja dia panggil dengan tebing-tebing meja dia sapu Macam dalam 3 keluarga asnaf punya makanan. Contoh dia mula-mula puasa je hikmah, tapi bila COVID ni orang-orang atasan orang bawah semua pakat takut. Sebab tu benda-benda tu Allah nak uji kita ni, Allah saja je buat supaya kita ni kadang-kadang kita alpa. Ustaz pun ustaz juga contoh dekat lagi yang tak ustaz tu tak nak cerita lah. Kadang-kadang kita lupa baca Quran, kita lupa nak solat sunat duha. Maksudnya bergantung harap dengan kehebatan kita saja. Tapi kita jarang bergantung harap dengan kehebatan Allah SWT. Lepas bila Allah uji macam ni, dunia pun tenang. Sungai Kelang pun dah 17 bersih. Nampak tak? Udara pun clear. Air pollution pun dah rasa-rasa dah reda dah. Itulah. Ni contoh dia. Baik. So dalam bab ni maknanya kita tak ada alasan sebenarnya kita nak orang kata apa, nak cari alasan orang kata apa, tak nak buat ke ataupun nak mengelak dan sebagainya. Sebenarnya ada peluang, rusuh tu cukup luas. Baik, ada yang mahu bergabung nak bertanya soalan. Puan Izian dari Pulau Pinang katanya. Assalamualaikum di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan apa khabar? Sihat alhamdulillah. Ya, silakan soalan ataupun pandangan kepada Ustaz. Okey, selamat pagi kepada Ustaz di Najara dan STM. Ya. Saya nak tanya, untuk orang lelaki ni hari Jumaat. Jadi solat Jumaat tak boleh ikut masjid kan. Jadi kalau untuk orang lelaki macam mana dia kena semua orang solat Jumaat nanti ataupun boleh terus solat Jumaat. Agak tak jelas lah. Puan mungkin boleh ulang ataupun jauh sikit daripada televisyen, Puan? Okey, macam ni. Kalau untuk orang lelaki, tentu hari Jumaat. Dan kita kena masjid. Tapi sebabkan solat Jumaat di masjid. Jadi, macam mana? Kita kena tengok orang habis solat Jumaat ataupun boleh solat Jumaat, kita solat hukum. Saya terus cakap Ada soalan nanti Ustaz? Soalan. Jadi gini, kita tak dengar sangat soalan tadi. Ni kelok-kelak gitu je kan. Macam terima kasih Puan Izan sebelum itu. Timbuk bau bulu je kan. Saya nampak ginilah, mungkin soalan dia orang lelaki ni tak boleh main jemaah kot. Apakah dia mungkin ini pandang kita pun, saya ingat Andy dan Mira pun tak clear sangat kan. Penerbit pun gini pusing ni kan. Buat gini dia mana tak dengar lah tu. Jadi nak bagi tahu iyalah, jangan pula mengada-ngada pula pergi buat solat zuhur ada khutbah Jumaat. Itu bukan tak reti tu lori bendul dia panggil. Kan? Jadi bendul pun kadang-kadang kita tengok dia terantuk, tersepak kan. Bila bendul dah buat pandai-pandai buat bendul dia terlanggar bendul. Salah apa salah dia sendiri. Mungkin kejahilan. Maksud dia tak boleh main jemaah nah. Ya. Mayang 4 rakaat. Jadi imam kepada isteri dia. Ini semua benar ya Allah. Ini kata apa ni chance apa ni peluang sebenarnya. Ini peluang. Peluang ni contoh dia. Jadi kadang-kadang ialah mungkin suami pula tak pernah jadi imam. Tiba-tiba kena jadi. Semayang tu atas besen
Bila lepas salam tu penuh air 1 besen kan. Kena peluh keluar ke atas bawah. Kan ni. Air apa tu bang? Air peluh aku kata dia kan. Contoh lah kan. Bergegar. Jadi tetap macam gitu je. Macam dengan Jerman lawan dengan Amerika film combat dulu ni kan. Ini contoh dia. So maksud dia kemungkinan itu faktor yang menyebabkan kadang suami jadi enggan kan. Zuhur pula kadang-kadang suami tak perasan pula baca kena perlahan dia baca darah. Alhamdulillah bini kita subhanallah bang bodoh. Sebab itu kan. Dia dah level semua itu. Jadi first time and the last time. First and the last. Ini tak betul kan. Contoh orang kan. Ada kadang-kadang isteri tu dia gurau kan. Contoh dia. Banyak benda-benda dalam. Saya ingat memang kita tak nafikan ada kita tengok dalam video cucu masuk dalam kain datuk dan sebagainya kan menyebabkan sembahyang tak khusyuk sama yang ramai ni kita. Jangan cari alasan. Berdiri atau dirikan solat ni secara berjemaah. Kalau saya seorang ustaz bukan seorang tak payahlah berjemaah. Kan pandai-pandailah buat sembahyang seorang jangan tak sembahyang langsung itu antara dia. Kan itu soalan tadilah saya faham. Sebab soalan tadi memang tak clear sangat. Okey, kita nak dengarkan satu lagi soalan daripada Encik Fuad dari Kedah katanya. Kan Encik Fuad, Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Tuan Fuad, silakan ada soalan untuk Ustaz. Haji Fuad sudah Citra. Saya nak tanya Ustaz sikit je. Tentang solat Jumaat. Tentang solat Jumaat pada zaman PKP ni, adakah kita perlu serahkan terus kepada pemerintah Ulil Amri untuk menyelesaikan isu ni lah. Terima kasih. Baik, Tuan Haji. Kepentingan untuk kita mematuhi. So jawapannya Haji Fuad exactly. Ini bukan rancangan TV kedua ada bahasa Inggeris kan. Memang dah kita ni wajib ikut pemerintah. Ya. Selagi pemerintah tak suruh kita buat benda tak betul tu lain cerita. Benda ni kebaikan bersama. Sebab kita tak tahu siapa pembawa dia. Ni masalah COVID. Kita tak tahu. Pakai contoh dah seorang ibu mengandung duduk di Ampang balik Kelantan tiba positif COVID. Dia duduk di Ampang tak ada masalah apa pun. Semari mana simptom lelah, tak ada simptom hingus, tak ada sesama batuk, tak ada. Sebenarnya sebab itulah kata orang ni kerajaan pihak berkuasa lebih ihtiyat, lebih berhati-hati dalam nak membenarkan orang pergi solat Jumaat dan sebagainya. So jawapan Haji Fuad ni untuk Haji Fuad, yes, jawapannya ialah memang kena ikut apa saja arahan pemerintah. Ulul Amri, ya? Jangan pandai-pandai pula nak pergi menyelinap. Kalau orang kata 12 lah. Saya kata sahabat-sahabat yang saya menyaksikan live kita pada pagi ni, SPM Selamat Pagi Malaysia ni. Saya rasa ini satu peluang sebenarnya. Saya ni pun tak pernah rasa tak salat Jumaat. Kecuali musafir. Itu musafir saya cipta sendiri. Kan? Itu perbuatan saya. Maksudnya tidak pernah rasa lagi orang solat Jumaat ni tak buat. So ambil peluang buat solat Jumaat di rumah ajalah. Ini sejarah. Boleh ukir sejarah ni 2020 kami tak perlu solat Jumaat. Berapa bulan ni kan dah masuk bulan ni, contoh dari bulan 3 sampai bulan 6 7 mungkin wallahualam itu antara dia. Ustaz, mematuhi SOP adalah salah satu daripada perkara yang disarankan oleh agama Islam, dan SOP yang sekarang ni kita kena penjarakan sosial, kena membasuh tangan. Jadi bagi saya lah kan, saya rasa SOP yang ditetapkan ni sebenarnya memang Islam pun telah lama suruh kita macam penjarakan sosial, janganlah kita terlalu bersentuhan maksudnya. Sebab sekarang pun kita lelaki perempuan pun dah bersentuhan macam tu. Jadi dengan adanya COVID ni melarang kita untuk bersentuhan dan juga kerap mencuci tangan. Itu juga salah satu unjuran daripada agama Islam untuk menjaga kebersihan. Jadi pandangan Ustaz sendiri bagaimana? Gini, Allah dalam Quran disebut fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah orang yang lebih mengetahui daripada kamu kalau kamu tak tahu. Persoalan PKP, persoalan SOP ini bukan kerja ustaz-ustaz. Bukan kerja alim ulama. Bukan kerja engineering jurutera, bukan kerja staf-staf RTM. Ini adalah kerja mereka siapa yang alim dalam bab ni. Mestilah Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab tu kita tengok muka yang hari-hari kita tengok muka dia ialah Datuk Seri Hisham tadi ni. Bukan muka saya. Kan? Tak salah panggil saya mewakili beliau. Tapi siapalah seorang janggut dengan cakap berkaitan. Dia sendiri pun gigi hilanglah sebelah. Contoh dia gitu. So maksud dia, kita kena memberikan kelangsungan atau kepercayaan kepada dia orang yang ahli ilmi. Mereka ni ulama dalam bidang kesihatan. Sebab tu dalam Islam pun Nabi sebut an-nadhafatu minal iman. Bersih itu adalah sebahagian daripada keimanan. Betul. Ini bagi contoh. So kenapa kita nak menafikan benda tersebut? Ya, contoh dia Allah duk takut COVID lebih daripada takut Allah. Ini semua cakap-cakap jahil. Kan dia kata buat apa kita takut dengan COVID kata dia. Takutlah kita dengan Tuhan. Kan? Oh sedapnya mulut. Ini penceramah bercakap
penceramah dia bukan doktor. Dia bukan seorang tokoh perubatan. Dia berceramah aja, buka kitab ceramah. Tiba dia kata, lebih takut COVID daripada tak apa, panggil ustaz tu buah kandang rimau. Duduklah. Takut Allah pada rimau. Lalat tinggal tulang angka aja. Ambil kepala dia tu buah dekat ni kawasan Kemalangan ni kan. Tiga tengkorak ni contoh dia. Kadang-kadang cakap tu kadang-kadang ya Allah, ustaz tak ustaz pada saya kan bukan nak kutuk siapa tidak, tapi you jangan cakap lah bab ni. Betul. Saya tak pernah langsung bercakap. Saya kata, macam Ustaz ni, macam ada soalan, kenapa kita ni? No comment. Kerajaan suruh itu kita ikut. Selesai masalah kan? Tak ada bergaduh. Ni kalau macam-macam mazhab itu, mazhab 40, mazhab 15, mazhab 12. Relax bro. Aneh kerja. Terus keluar. Contoh dia kan. Wallahualam. Okey. Wallahualam. Sebenarnya perbincangan kita ini memang sangat mendapat sambutan hangat daripada penonton. Kita ada lagi Dari utara, panggilan dari utara tanah air dari Kedah, Encik Fahmi di talian sekarang ini. Assalamualaikum Tuan Fahmi. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Tuan Fahmi silakan, ada soalan untuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan. Ustaz, saya nak tanya satu soalan, boleh tak Ustaz? Boleh. Okey. Tanya je. Ya, silakan. Tak payah minta, tanya je. Saya nak tanya dah berapa minggu kita tak sembahyang Jumaat Ustaz? Dia masih solat Jumaat je. Okey, lagi? Okey, dah berapa minggu kita tak solat Jumaat. Itu saja. Jadi bila sembahyang Jumaat setiap minggu akan dijalankan? Okey, itu saja Baik, terima kasih banyak Tuan Fahmi. Ustaz Cik Fahmi nak sangat baru lepas makan ketupat palas ni kan. Dia Fahmi duk makan ketupat palas, tiba-tiba call dia diterima. Nak luah ketupat palas tu 2 minit kan. Macam-macam punya segura. Cik Fahmi tahu panggil dia suka gurau dalam ceramah. Gini, saya pun dia tanya soalan tu memang tak kena pada saya sebenarnya. Sebab yang akan membenarkan bukan saya. Saya bukan mufti pun tidak. Tok Peti pun bukan. Tok Mufti pun bukan. Seorang ulama pun bukan. Kita penceramah biasa saja. Jadi maksud dia Cik Fahmi serahlah ke Cik Amin sekarang ni dah mengulung ketupat palas, teruskan dengan kepalasan tersebut kan. Contohlah kan. Ustaz dia aku support dia. Waktu jalan dia jawab. Ini boleh bertegur pagi Jumaat kena ceria kan. Di penghujung rancangan ni kan contoh dia. So nak beritahu serah pada pihak berkuasa. Bila beberapa minggu jawapan dia I don't know, I'm very sorry Mr. Fahmi. Itu je lah. Teruskan pakai ketupat palas. Ustaz, tadi kita bercakap tentang ramai bercakap tentang okey, kita nak angkat panggilan ke nak bagi saya tanya soalan dulu? Penerbit? Bagi saya tanya soalan dulu. Okey. Ustaz bercakap tentang Aidilfitri. Lepas ini kita ada Aidil Adha pula. Bila bercakap tentang budaya masyarakat Malaysia ini, kita lihat sekarang ini budaya itu kalau kita tidak amalkan pun tidak apa. Macam Ustaz tadi bersetuju bahawa kalau setiap kali Aidilfitri, budayanya adalah kita pulang ke kampung halaman, kita beri duit raya. Duit raya ni bercakap tentang duit ini sangat kritikal pada waktu ini sebab ramai pendapatannya terjejas. Jadi hadirnya corona ini satu dugaan Tuhan yang memberikan hikmah bahawa budaya itu tidak ada pun tidak apa. Kita masih lagi boleh meraihkan Aidilfitri dengan apa yang disyariatkan oleh Islam, Ustaz. Kita kena faham sebut saya budaya. Sebenarnya dia bukan budaya lagi. Dia belum daya, dia bu saja. Ya. Jadi bila duk buat orang Kedah kalau selului duk buat, orang Kedah katalah kalau selului duk buat, itu jadi budaya. Kalau tinggal rasa cacat, itu budaya. Tapi kalau sunat buat sikit ke banyak ke itu satu keperluan. Tak boleh tinggal. Sunat tak boleh tinggal, ya. Bukan masalah kata kalau buat apa-apa tak buat tak. Tapi sunnah Nabi ni, perbuatan Nabi satu perjalanan, satu ibadah. You buat je dapat pahala. Tapi budaya kadang-kadang budaya tu mungkin duit raya dapatlah pahala. Ada budaya kadang-kadang mungkin ialah kalau tak boleh balik negeri, rentah dia tak boleh degah balik, itu dah bukan satu pahala, mungkin dosa bagi kerana dia ingkar perintah dia ingkar pemerintah. Jadi bila bab-bab ni saya ingat macam mungkinlah COVID nanti mungkin kadang-kadang kanak-kanak pun ada buat post dah tahun ni kami kerugian maksudnya penjejas pendapatan. Minta yang amat berhormat Menteri tolong belikan sikit dana kepada kami kan. Dana duit raya kan. Jadi sebenarnya saya kata tadi Allah bagi kita akal salim, Allah bagi kita akal yang sejahtera. You create something lah.
lah. Kerana dalam mana-mana bank to you, CMB Click, apa lagi bank Islam dan sebagainya, banyak perbankan ni ada duit now, kan? Tolaklah RM10. Kan? Bagi contoh dia. Tapi kadang-kadang mungkin kau tak berani, kau kedekut sangat, tu je jawapan dia. Ibu peluang tak ada contohlah kan. Jadi kalau kita dia tak ada duit, saya tambah-tambah contoh dia yang kerja kerajaan, yang kerja pendapatan tetap. Pada saya tidak ada yang terjajah sebenarnya. Yang masalah terjajah ni macam golongan-golongan yang full time, dia berniaga, macam Makcik Kiah tu kan. Makcik Kiah suami dia rela menakat Grab driver dan sebagainya kan. Jadi itu terjajah, restoran terjajah. Tapi kalau cakap orang kerja kerajaan ni apa beza, sebab bayaran bank tak bayar. Contoh kan 6 bulan sebagainya. So duit tadi ni moga-moga insya-Allah lah kita berilah mana yang terbaik kepada orang yang kita sayang kan. So mungkin kepada mak kita, kepada keluarga kita dan sebagainya. Ni yang kita kena buat. Lepas tu create something. So kita tadi mula soalan tadi, maksud dia kita Allah bagi akal yang baik. Kita fikirlah yang terbaik insya-Allah. Dan Allah akan bantu orang yang sentiasa fikir benda yang baik. Allah tak akan mensia-siakan orang buat pemikiran yang baik. Sebab tu orang buat baik ni niat baik dapat satu, kalau buat dapat beratus kali ganda. Tapi kalau jahat, satu dia niat saja tak dapat apa. Tapi kalau baik niat dia dapat nah. Tapi kalau dia buat satu dapat satu dosa. Tapi kalau buat baik ratusan pahala dapat. Sebab tu create something benda-benda yang baik. Sebab tu kalau kita lihat tentang jihad tu sendiri, maksud dia kita usaha memelihara kebaikan dan sentiasa menambahkan kebaikan. Itu pada saya pada saat ini tidak ada alasan lah kalau kita nak ceritakan macam mana bab budaya. Sebab tu balik kampung ni sebenarnya kena faham ni para penonton sekalian juga Reza dan juga apa nama ni Mira. Balik kampung ni raya Aidilfitri sebenarnya sehari je. Sehari je. Tapi yang paling seronok raya haji dia 4 hari. Cuma kadang-kadang budaya lah ni yang mendidik. Sebab tu jadi macam rimas, tak buat apa. Aku dah tahun ni teruk lah aku nak makan. Ni makan kena bayar semua. Tidak kalau bulan Syawal. Kerana dia langgur bulan Sulaiman 45 hari lagi kan. Lebih kurang. Makan free je. Jadi tak ada ni satu kerugian. Ni masalah itu budaya. You duduklah yang budaya. You rimas dalam Aidilfitri kali ni. Kali COVID ni apa nama ni musim PKP ni. Wallahualam. Baik. Kita ada pemanggil. Kita nak ada ambil pemanggil yang terakhir untuk Ustaz. Di talian sekarang ni kita ada Hajah Faridah. Hajah Faridah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak tukar tanya atau mungkin pandangan dia nak minta pandangan. Sebelum COVID ni, halo dengar tak? Ya, saya silakan Kami Hajah. dengar di sini. Halo? Ya, saya Hajah, silakan. Sebelum COVID, masjid-masjid surau semua dipenuhi oleh lelaki dan perempuan, tetapi kebanyakan masjid-masjid dan surau yang memenuhinya adalah perempuan. Lelaki ni kurang. Lepas patutnya kan wanita kan semua lebih afdal sembahyang di rumah. Okey. Ya, soalannya puan? Jadi lepas tu saya nak minta pandangan. Macam COVID ni macam adakah satu hikmah, maknanya perempuan-perempuan mula duduk rumah, tak payah pergi masjid. Yang lelaki tak usah belajar untuk menjadi imam supaya mudah-mudahan lepas COVID ni masjid-masjid dan surau-surau dipenuhi oleh kaum lelaki. Dan wanita sebaiknya sembahyang di rumah. Betul tak? Baik. Betul Ustaz. Terima kasih banyak. Ini pandangan Puan Faridah kan suruh bagi pandangan. Kan? Puan Faridah tu pandangan dia dah. Minta persetujuan Ustaz. Yalah, I'm agree, lebih kurang gitu lagi kan. Kebanyakan perempuan datang di mana-mana lah kuliah kaum ibu, jangan sebut kuliah kaum bapa. Kan sebab kaum ibu ni komitmen dia bagus kan. Jadi dia meraihkan, maka sebenarnya tak salah jika diberi izin oleh suami kan untuk meramaikan, tak salah, tapi jangan kena jagalah janganlah make up teruk benar kan, gincu sebenarnya 5 lapis menyebabkan imam tu tak nampak demam tu, imam tu lupa selak telekung gelang sampai siku gelang sampai ke ketiak, siku je ketiak kan, bila angkat tak baik gerak kan bunyi macam dengan loceng zaman perempuan derut Afrika yang kena tawan kan. Ini contoh so maksud dia tu saya kata tadi Puan Faridah, sebab tu hikmah dia isteri tahu tentang kelemahan suami dia. Rupanya suami aku tak boleh jadi leader, tak boleh jadi, maksudnya tak boleh jadi imam. So kita koreksi dirilah. Kena mengaku kelemahan. Isteri pula janganlah tak sangka kahwin dengan you. Rupanya you tak reti baca Quran. Ya Allah malunya janganlah kutuk orang tu. Bercerai pula. PKP dekat 1,000 lebih tu. Perceraian. Ni zaman patutnya baguslah kan. Macam contoh saya Saslin. Kalau tak PKP, saya ingat seminggu saya ada 2 hari kat rumah. Hari Senin Selasa memang kalau minta berkenan saya macam tipu sunat lah.
lah kan. Duduk di rumah. Tapi bila sekarang tak lagi ke mana-mana kan, contoh dia, Allah, malam saya masuk kari kambing, ke rumah kambing. Ni order pula lem syang ke benda ni kan. Tiga ada 1,5 kilo. Kenapa? Inilah cara nak create something bagi anak-anak isteri kita kan. Rupanya seronok. Dan anak kata kalau macam ni elok je PKP, jangan cakap-cakap macam ni pula kan. Kita ambil peluang, insya-Allah. Mencari syukur dalam tiap-tiap dugaan Tuhan, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak.